dan moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat dan salam penghulu segala hari. Kami harapkan di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Kalau kita lihat pagi tadi pun hujan rahmat telah pun membasahi di sekitar Selangor ini. Jadi kami harapkan apa sahaja urusan anda untuk hari ini dipermudahkan, Yana. Amin, insyaAllah. Dan bercakap pasal hujan tadi kan, tadi saya pun sebenarnya berada dalam kesesakan lalu lintas yang agak dahsyat juga. Agak teruk, betul. Agak teruk juga untuk hari Jumaat ni kan. Dengan hujannya, kenderaan banyaknya lagi. Hati-hati di jalan raya, rancang perjalanan anda sebaiknya dan memandulah juga dengan penuh hemat. Betul tu, yang memandu juga dengan penuh bersabar. Hari-hari Jumaat ni orang kata jam nak masuk office dan sebagainya. Dan hari Jumaat ini juga kata orang hari yang penuh dengan keberkatan. Kita berdoa untuk kita punya hari-hari semuanya indah-indah belaka. Dan kalau ada dalam kalangan penonton yang mencari-cari ruang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sedekah dan sebagainya, anda mungkin boleh salurkan sedekah anda ke tabung bersamamu. Kerana di sana insya-Allah kami akan membantu ramai lagi insan-insan yang memerlukan. Betul tu. Dan dikatakan juga sedekah pada hari Jumaat ni berlipat kali ganda pahalanya. Jadi, ayuh sama-sama kita sumbangkan apa yang semampunya di tabung bersamamu seperti mana yang sedang tertera di kaca televisyen anda sekarang ini. Hulurkan tangan, ringankan beban. Insya-Allah dengan segala kata orang pengorbanan kita, dengan segala wang ringgit yang kita sedekahkan kepada mereka, yang kita salurkan kepada mereka, pahala berlipat ganda diberikan kepada kita. Amin, insya-Allah. Syira. Baik, seterusnya sebelum kita kongsikan bersama dengan anda apa topik yang akan kita bawakan pada hari Jumaat ini, seperti mana yang anda semua dah ternanti-nanti, Jumaat kebiasaannya adalah berkenaan dengan hikayat perkahwinan. Okey, tetapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin kami war-warkan kepada anda. Perhatian kepada semua usahawan PKS di luar sana. Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia atau NAWIM akan menganjurkan persidangan ESG dan masterclass untuk peneraju perusahaan kecil dan sederhana PKS 2023 yang akan berlangsung dari 3 hingga 5 Oktober di Pusat Pameran dan Konvensyen Madrid dan Hotel Majestic Kuala Lumpur. Jadi kepada yang berminat untuk mengadaptasi ESG dalam organisasi masing-masing, anda boleh layari www.esg2023.nawem.org.my untuk maklumat lanjut berhubung persidangan ini. Tuntutan yuran pendaftaran boleh dibuat dari HRD Corp. Okey, itu dia tadi berkenaan dengan NAWIM. Screenshot dulu apa ya? Screenshot pula. Ambil gambar di kaca televisyen anda sekarang ini. Manalah tahu kod-kod ada yang teringin nak masuk masterclass, nak belajar lagi tentang industri entrepreneurship atau perusahaan ini. Okey, bolehlah join kelas NAWIM itu nanti. Kata orang ambil kesempatan dengan apa peluang-peluang yang diberikan. Betul tu, Syira. Okey, baik. Kita nak redakan sedikit hari Jumaat ni. Kata orang hari Jumaat ni kita lebih relax lah berbanding dengan hari-hari lain. Kita ada persembahan istimewa di sebelah sana. Bersama dengan Bito Beto. Silakan. Tiada pengganti. Silakan Bito. Terjaga dari lena, kau telah tiada. Baru semalam kita bersama, sekelip mata hilang semuanya. Belum sempat untuk ku buktikan kasih sayangku. Berat, sungguh berat ku rasakan saat ini. Tangisku menangis bersendiri, jiwaku meronta, mentari terkubur saat engkau pergi. Tuhan berikan
berikan aku kekuatan untuk menerima segala rintangan. Hanya kepadamu aku merayu, kembalikan kekuatan diriku. Berat, sungguh berat ku rasakan saat ini. Tangisku menangis bersendiri, jiwaku meronta, mentari terkubur saat engkau pergi. Berikan aku kekuatan untuk menerima segala rintangan. Hanya kepadamu aku merayu, kembalikan kekuatan diriku. Oh Tuhan, beri aku kekuatan untuk menerima segala rintangan. Hanya kepadamu aku merayu, kembalikan kekuatan diriku. Kembalikan kekuatan diriku. Baik, itu dia Bito dengan lagunya Tiada Pengganti. Siapa yang tak boleh diganti tu? Dalam lagu ni saya tujukan khas buat keluarga saya lah. Terutamanya mak ayah saya. Oh, so sweet. Okey, tapi kejap. Bito, Beto. Yes. Panggil Bito. Mana-mana je boleh. Oh, Bito boleh, Beto boleh? Ya, boleh. Dia boleh. Itu memang nama asal. Unik, ya? Bukan. Oh, Nama sebenarnya lah. apa? Aiman. Oh, lain. Jauh lari. Macam mana boleh jadi Bito tu? Dulu Beto ni dikenali sebagai pemain bola sepak. Dulu Beto aktif sukan dekat sekolah. Okey, baik. Jadi dapatnya nama ni sebenarnya kecil-kecil dulu Beto membesar dengan nenek. Okey. So nama ni nenek yang bagi Beto. Ada juga orang kampung nenek tu panggil saya Aiman Beto. Jadi nama ni makin makin guna kan, makin ramai yang panggil sebab Beto main bola tu kita orang buat jersey bola, baju bola. Okey. So kita buat kita di nama di belakang nama player lah. Nama kat belakang tu. So Beto letaklah nama Beto ni. Okey, Dari situlah orang kenal. Yang Bito tu pula? Yang Beto tu pula, Bito dengan Bito tu ada yang dalam padang dia bisa main bola tu, ada yang panggil Bito, ada yang panggil Beto. Ada dua sebutan. Yes. Okey, Bito, Beto. Panggil Beto lah. Bahasakan macam Beto bahasakan diri Beto pun Beto. Yes. Kan? Okey, pertama sekali tanya untuk pelancaran lagu ni. Terima kasih. Okey, setakat ini bagaimana sambutannya daripada orang ramai? So far alhamdulillah, saya pun tak expect. Selalunya dekat TikTok lah ramai yang guna sound ni, lagu ni, dan beberapa kali video saya guna tu, saya post lagu ni dah masuk cakap FYP kan. So far alhamdulillah, setakat ni alhamdulillah. Okey, tanya. Lagu ni ciptaan daripada siapa? Fully memang Beto sendiri, lirik Beto, komposer Beto sendiri. Berapa lama tu buat? Lagu ni sebenarnya cakap lama tu dapat ilham, dapat idea buat lagu ni masa PKP rasanya tak silap Beto. So dapat siapkan lagu ni rasanya tahun lepas kot. Okey. So makan Kenapa masa. sedih sangat lirik dia? Ada kaitan dengan kisah hidup Beto ke macam mana? Nak cakap ada kaitan tu
buat masa ni tak ada lagi dan mungkin satu hari nanti ada kaitan dengan. Jangan minta tak jangan. tak minta, cuma nak bagi tahu dalam lagu ni kita nak cakap bagi kesedaran untuk semua orang ni, kita kena hargai orang yang kita sayang selagi masih ada. Okey. Tapi Kak Syira, kalau kita dengarkan lirik lagu ni, musicality-nya, nota-nota lagu dalam nota-nota muzik dalam lagu ni kan, dia macam bunyi lagu-lagu dulu sikit. Memang Beto sendiri ada terpengaruh oleh muzik dulu-dulu ke, ataupun memang sebenarnya ini adalah runut muzik yang Beto sendiri suka dan gemarkan? Nak cakap kalau terpengaruh dengan muzik-muzik yang lama yang dulu, Beto salah seorang penggemar lagu-lagu lama jugalah. Tapi nak cakap kalau dalam lagu yang Beto buat sendiri, semuanya almost dalam cakap minat Beto lah. Tak adalah macam nak cakap ada Genre-nya vibe balada lagu lah. lama. Selesa dengan balada. Ini adalah single yang keempat, betul? Semua lagu Beto, empat-empat adalah ciptaan sendiri. Kenapa tu? Mungkin ada juga yang ramai yang tanya kenapa Beto tak nak terima lagu orang. Ada yang bagi lagu dekat Beto. Bukan Beto cakap Beto nak tolak. Cumanya Beto nak tahu sejauh mana penerimaan orang. Kemampuan Beto buat lagu. Orang terima lagu saya ni, hasil saya ni jauh mana. So saya nak cabar diri saya. Jadi tahniah kalau lah FYP di TikTok tu, insya-Allah akan lebih banyak lagi peluang diberikan kepada Beto. Tapi kalau lagu-lagu lama, lagu apa yang favourite? Banyak sebenarnya. Antaranya. Banyaklah. Banyaklah, Mekar di Jiwa. Ada nak share, ada nak belanja sikit ke? Sikit je. Korang sikit je. Sebab masa pun tak banyak ni, sikit je. Sekilas di air yang tenang, percikan kasihmu, saljuku terasa. Okey, baik Beto. Di akhir ni, kalau peminat-peminat di luar sana nak berinteraksi dengan Beto, ke mana mereka boleh pergi? Boleh follow Instagram Beto, TikTok, Facebook dan Twitter pun ada. YouTube pun ada. Semua username ataupun ID semua sama, Beto, BITO, BEYTO. Okey, baiklah, kita ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih. Beto. Aiman nama sebenarnya. Okey, nama sebenarnya. Semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada lagu baru lagi, nanti datang ke Dapur. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, dan seterusnya ini, seperti biasa, di hari Jumaat, kita akan bawakan hikayat perkahwinan. Dan topik hari ini, Kak Syira, apa topik kita untuk hari ini macam lagu Setia Ku Korbankan. Beto tahu ke lagu tu? Lagu daripada Fauzal Latif. Setia Okey, setia ku korbankan. Kalau dah ada setia, pasti ada rasa sayang. Kalau dah ada sayang, pasti ada pengorbanannya. Sejauh mana kesetiaan seseorang itu dan sejauh mana pengorbanan seseorang itu harus kita hargai. Kalaulah pengorbanan dan kesetiaan kita tu dimungkiri, apa yang akan berlaku kepada diri kita. Ini akan kita kupas sekejap sahaja lagi bersama dengan beberapa orang tetamu di studio wanita hari ini. Tapi sebelum tu, kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, kalau rajin pergi ke Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan berikan pandangan anda, pendapat anda, apa yang anda rasakan tentang topik kita pada hari ini, boleh tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Tapi sebelum itu, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Puan Mastura, darah yang masuk dalam badan Puan datangnya daripada pesakit HIV positif. Sekarang ni Mas kena kuat, Mas kena sabar. Tak. Abang. Abang lepaskanlah Mas. Abang tinggalkan je lah Mas dengan anak. Abang pergi ambil Mimi tu je. Abang bawa lah dia. Abang pergi tinggalkan kita ni. Penat tak tengok abang nak berkorban untuk kita. Mas istighfar, Mas. Apa Mas cakapkan ni? Cuba istighfar banyak-banyak.
Istighfar. Cuba banyak bersabar, cuba banyak istighfar. Kenapa Mas tak kena cakap macam ni sampai tak percaya sekali? Abang tak faham, Mas. Mas, sekarang ni Mas kena kuat. Mas kena kuat untuk abang, untuk Mimi, untuk Kira. Macam mana nak kuat? Yang sakit dan menanggung tu Mas, orang lain tak sakit. Macam mana nak kuat? Sekarang dia dah tahu nak mati dah pun. Nak kuat macam mana? Ambil tisu dulu, lap dulu air mata anda. Okey, itu tadi sedikit sebanyak sedutan daripada drama Matahari Tak Bercahaya. Lakonan hebat Fatah Amin dan juga Nat Zainal. Yang sebenarnya kan Syira, sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Apabila sebuah perhubungan itu diuji dengan mungkin ujian yang tidak terduga, adakah seseorang itu akan terus setia dan berkorban. Betul tu Yana, dan untuk kita kata orang rancakkan lagi kita punya perbualan, pastinya bukan kami berdua. Kami bawakan kepada anda 3 orang tetamu di studio. Saya perkenalkan di sebelah kiri lebih dahulu Kak Sharifah Syahura. Sihat ya, Kak? Oh, sihat. Alhamdulillah. She green hari ni. She green hari ni. Yes. Hijau warna yang kata orang warna alam kan. Okey, dan di tengah pula Izu Islam. Sihat Izu? Baik, alhamdulillah. Isteri sihat? Baik. Isteri Cukup. sedang bersama. Isterinya berada di sebalik kamera kami. Di mana-mana saja mesti ada. Ya, jadi nak cakaplah. Hati-hati bercakap lepas ni. Ada yang lemah hati. Gurau. Dan di kanan sekali adalah Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perundi motivasi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Nampak pun sihat. Saya tak tanyalah. Alhamdulillah. Alamak, habis kita tadi nampak tak sihat. Sihat juga. Tapi lebih sihat ataupun tidak bergantung kepada jawapan. Jawapan Kita sekejap lagi. tahu kenapa dia sihat. Alamak. Kita faham situasi tu. Takutlah pula. Okey, baik. Okey. Untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, bila kita bercakap tentang kesetiaan, bila kita bercakap tentang pengorbanan, saya tak nak tanya terus kepada Dr. Tengku. Saya nak tanya dulu kepada Kak Sharifah Syahura. Muka dia tadi macam tak puas hati je tau. Okey. Simple je, Kak Sharifah Syahura. Lelaki dengan perempuan siapa lagi setia? Tak payah fikir. Tak payah tanya je. Perempuan lah. Sebab? Ya, kita memang lumrah je. Kita sangat memang setia. Mana-mana pun dalam dunia pun wanita setia kecuali dikhianati. Kenapa dia ditekankan Sakit. penekanan di situ? Okey, setia kita dah tanya. Siapa pula yang lebih banyak berkorban? Kita juga nak menang. Kita ni memang jenis yang lembut, banyak beralah. Kita juga yang mengandung 9 bulan. Kita juga yang beranak. Kita yang ada alahan. Betul. Kita tanggung semua. Izu ada apa-apa nak diperkatakan? Saya wakil kepada lelaki. Kita kalau setia memang perempuan yang tapi kalau yang berkorban betul. Wanita juga. Jawapan selamat. Nasib baik. Tidak, panggil awik. Doktor pula macam mana? Senang jadi ada soalan. Ini sebab isteri ada kat depan kan asal ni. Kalau dia tak ada pun saya cakap juga. Dia sama. Sebab dia tengok kat rumah. Kalau kita tanya orang perempuan, pastinya orang perempuan kata wanita lebih setia. Tanya pada orang lelaki, persepsi orang lelaki berbeza pula. Sebenarnya lah. Bila kita ambil kalau soal gender, ada lelaki yang setia, ada lelaki tak setia, ada perempuan yang setia, ada wanita yang tak setia. Jadi dia ada kadang-kadang kesetiaan itu akan hilang atau tergugat kerana ada sesuatu yang trigger. Yang menyebabkan kesetiaannya berubah misalnya. Kan? Dan kadang-kadang kita memanglah bila kita kesetiaan ni sangat subjektif. Kan? Antara seorang individu dengan seorang individu dan juga persepsi masing-masing berbeza tentang istilah kesetiaan itu tadi. Kan? Kalau bagi orang kan, apa maksud setia? Setia maksudnya contoh kalau di tempat kerja. Setia maksudnya kerja dekat situ dari muda sampai ketua tak bertukar-tukar kerja. Kan? Itulah pasangan dia daripada muda sampai ketua dah tak ada yang lain dah. Misalnya itulah kekasih hati dia sampai daripada dulu sampai sekarang. Ada pada orang pula dia kata dia setia apabila dia memberikan tanggungjawab, dia menunaikan apa yang patut, amanah yang diberikan, semua perkara yang patut dilakukan diberikan, kemudian diberikan sepenuh kasih sayang. Pada dia dah jalankan apa yang patut dalam istilah kesetiaan itu tadi. Jadi perkara ni kalau kita bincang, dia boleh panas, dia boleh hangat, dia boleh bergaduh. Dia boleh ada yang tak hati kan. Jadi sebab tu pada saya dia subjektif. Betul. Yang penting
mereka yang terlibat dalam membicarakan tentang kesetiaan itu, dia berpuas hati dengan pasangan dia. Betul. Berpuas hati. Bila dia berpuas hati, dia seronok, hidup dia tenang, hidup dia bahagia. Apa lagi yang kita nak cari kan? Betul. Jadi itu yang paling penting sekali dalam hidup. Okey, baik doktor. Jadi kalau kita punya pembincangan pada hari ini. Belum habis, kita baru nak mukadimah. Okey, kalau sentuh mengenai pengorbanan pula, apa boleh kita faham pengorbanan terhadap pasangan? Okey, pengorbanan dia kita boleh ambil daripada pelbagai sudut. Pengorbanan masa, pengorbanan perasaan, pengorbanan wang harta benda, pengorbanan dari segi kasih sayang. Jadi oleh sebab itu bila kita kata pengorbanan, dia mestilah sesuatu yang dilakukan untuk atas dasar amanah, tanggungjawab dan untuk memperkukuhkan lagi kesetiaan itu tadi. Kalau kita tengok bagi orang lelaki ya kan, siapa yang kalau tanya, siapa yang lebih banyak berkorban? Orang lelaki, orang perempuan, macam soalan tadi kan. Sebenarnya bila pengorbanan, orang perempuan banyak berkorban, orang lelaki pun banyak berkorban, tetapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Orang perempuan bukan mudah nak untuk mengandung anak 9 bulan, menyusukan anak 2 tahun, nak jaga dia lagi, nak besarkan anak. Ini bukan kerja yang mudah. Saya ada 10 orang anak kot, kan. Jadi kita tengok macam mana pengorbanan seorang wanita tu tak boleh digantikan. Orang lelaki pula dia keluar mencari rezeki, kan, berkorban apa semua, segala apa yang diperlukan. Jadi kita tidak kederat, tapi kita tak boleh kerana kita kenal ada seorang lelaki yang tak setia, maka kita kata semua lelaki tak setia. Kita tak boleh buat macam itulah. Dan bererti juga Dr. Tengku, kayu ukur untuk setiap individu tu dari segi kesetiaan dan pengorbanan tu berbeza-beza. Ya, betul. Betul tak? Betul. Okey, baik. Ni saya nak tanya dekat Syarifah orang kita. Dia bukan tak puas hati je dari tadi. Tak, saya teringat satu cerita Korea ni. Okey, yang dia cerita tentang apa tak? Seorang wanita ni, isteri ni, dia dah berkorban untuk keluarganya untuk satu tempoh yang lama. Makan pakai suami, makan pakai anak-anak, semua yang dia itu yang producer kita cakap kat telinga ni. Nama cerita Korea tu tak ingat apa. Okey, dia dah berkorban apa sahaja semuanya. Tetapi tidak dihargai. Sampailah pada satu hari tu dia stop buat semua benda. Dia tak indahkan langsung pakaian dan makan suami dia. Sampai suami dia terkapai-kapai apa yang sedang berlaku sekarang ni. Begitu juga dengan anak dia. Kadang-kadang kita orang perempuan ni apabila bercakap tentang setia dan pengorbanan ni, kita mahu dihargai. Kalau tidak dihargai, dari situ mungkin akan terbit rasa yang fed up. Betul? Betul atau tidak? Sebab kita setia pada yang satu. Jadi apa yang kita buat adalah hanya untuk dia. Jadi siapa lagi nak hargai kita melainkan dia. Kadang-kadang lelaki ni dia bukan, mungkinlah sifat lelaki yang tak nampak. Yang macam mana dia nak express benda tu. Tapi kita sebagai perempuan ni kadang-kadang melalui satu kata, contohlah cantik. Cantiknya itu pun dah rasa macam bunga-bunga dah. Betul. Kan? Walaupun sebenarnya kita tak cantik. Contohlah. Ucapan terima kasih pun. Terima kasih. Terima kasih hidangkan saya. Jadi benda-benda itu sebenarnya untuk orang datang daripada orang yang kita setia tu sangat besar. Betul. Kadang-kadang tolong basuh pinggan sama-sama. Ya, kan? basuh pinggan juga. Saya basuh pinggan. Isu buat tak kat rumah? Saya buat. Saya basuh pinggan, saya lipat baju, saya basuh baju. Basuh baju pakai mesin. Sekejap. Saya tanya, Kak Awin betul ke? Okey, betul. Awin memang saya nampak, bukan saya kenal Awin. Kalau ni, memang saya nampak Awin memang setia dengan dia dan sentiasa berada dengan dia. Betul. Kalau dia seorang hero cari orang lain, saya memang akan tampar dia ni. Wah, dengar tu. Itu pengorbanan yang Kak Syura nampak daripada. Betul tak? Betul. Banyak berkorban. Kau tanya pasal pengorbanan, saya rasa my wife lebih banyak berkorbanan daripada Izu dari segi masa, tenaga dia. Sebab kalau cakap pasal masa, dia seorang wanita yang kalau pergi kerja, boleh je saya pergi kerja sendiri and then dia boleh je buat kerja dia, kerja lain. Tapi sebabkan saya nak dia ada dengan saya je, saya bawa dia pergi mana-mana. So dia berkorban masa dia untuk buat benda lain tu untuk bersama dengan saya. Walaupun kadang-kadang saya kena tinggal dia. Contoh kita pergi set, dia duduk sana, saya tengah berlakon dekat sini. So kalau tengok pada pengorbanan dia tu, dia sanggup duduk. Saya panas, dia pun panas sama dengan saya. Sanggup tunggu dekat saya dekat set. Walaupun masa tu dia boleh je pergi mana-mana shopping ke apa ke kan. Tapi dia, itulah yang saya boleh katakan pengorbanan yang paling besar. Dan yang sebenarnya yang paling besar pengorbanan yang isteri saya buat untuk saya adalah menerima saya seadanya. Daripada awal. Sedangkan saya ni awalnya tak ada apa-apa pun. Saya seorang pembasuh air yang kenal dia sebagai seorang toke salon.
Wow. Betul-betul. Adakah dengan memberi air bancuhan si pembacuh air ni tadi jatuh cinta? Itu benar. Ini ini drama Kasiatan baru. Masuk rambut kerinting lagi. Rambut panjang kerinting, betul. Rupanya masuk rambut kerinting lagi. Betul. Okey, menarik sebenarnya kan apa yang Izu cerita ni kan, Dr. Tengku. Sebab kita selalu dengar orang kata isteri tu diuji di awal perkahwinan apabila suami tu tiada apa-apa. Tetapi suami pula diuji apabila mungkin di kemudian dalam tempoh perkahwinan itu dia dah ada segala-galanya. Betul ataupun tidak, Dr. Tengku? Itu bagi orang yang melihat kasih sayang dari sudut kebendaan. Okey. Tetapi bagi orang yang melihat kasih sayang dari segi apa yang ada di hatinya, peribadinya, akhlaknya, soal kecantikan, soal kebendaan, sebab benda tu semua yang hari ini cantik, satu hari tidak akan cantik lagi, yang muda akan jadi tua. Betul. Malah cantik ni boleh make up, boleh bedah plastik, boleh buat macam-macam untuk cantik. Kebendaan sesuatu yang boleh sentiasa dicari kan bersama-sama dan sebagainya. Jadi bagi orang yang begitu, mungkin bila dia dah ada, dia sebenarnya saya nak bagi perumpamaan macam kanta pembesar. Kanta bila kita letak di bawah satu benda, dia membesarkan sesuatu. Baik kekayaan, kedudukan, darjat, nama, sanjungan, dia umpama kanta yang membesarkan apa yang ada di dalam. Contoh, katalah engkau ni kan sejak bila dah dulu tak gatal, bila dah ada duit gatal. Contoh. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dulu pun dia dah gatal. Cuma gatal dia kecil-kecilan. Tak ada magnifying glass. Bila dia ada harta, ikut bajet masa tu lah. ada kedudukan, maka gatal dia besar-besaran. Dulu dia dah penderma, suka tolong orang, tapi tolong kecil-kecilan. Tetapi kerana sikap baik itu memang ada dalam dia. Bila kekayaan menjadi kanta yang membuatkan dia derma besar-besaran. Jadi apa yang saya nak beritahu, benda tu tak ada kaitan dengan tu semua, benda tu kat dalam hati kita. Kan? Kalau kita pegangan kita, value nilai kita bagus, sama ada kecil ke, besar ke, miskin ke, kaya ke, ada nama ke, tak ada nama ke, kita macam tu juga. Saya daripada dulu seorang yang boleh dari keluarga asnaf, sampai sekarang ni ada nama, ada kedudukan apa semua. Tapi kalau orang jumpa saya, macam itulah Dr. Tengku Asmadi. Sebab apa? Dia tidak menjadi satu kanta yang membesarkan benda-benda yang buruk. Jadi sebab itu yang paling penting nilai yang kita pegang dalam hidup. Betul apa yang Dr. Tengku Asmadi cakap. 7 tahun yang lalu saya mula pertama kali mengenali Dr. Tengku Asmadi. 7 tahun kemudian masih lagi orang yang sama. Baik, alhamdulillah. Jadi tak boleh pakai kata-kata lelaki diuji saat punya segala, wanita diuji saat lelaki tak punya apa. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab dia kebetulan dia ambil sampling orang. Siapa yang dia ambil sampling? Dia ambil siapa sebagai contoh. Jadi ramai lagi orang yang contoh yang bagus-bagus yang boleh kita ambil contoh. Kenapa pergi ambil yang itu? Nak buat satu peribahasa baru pula hari ini. Tapi betul juga kan Kak Sharifah, Syora dengan Izu, sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang ujian ni, bukan waktu kita tiada apa-apa sahaja kita diuji. Apabila kita ada apa-apa pun tetap diuji. Betul tak? Terutama kalau kita nak ambang perkahwinan pun kita sebenarnya kadang-kadang dibalik-balikkan juga kan. Tapi kalau Kak Syura melihat, kalau dari segi perkahwinan ni, kalau kita cakap perkahwinan, kesetiaan tu akan diuji selepas 3 tahun selalunya. Bila dah lama. Bila dah kenal masing-masing. Kan dah tiap hari jumpa, kita dah menghadap dia dan diuji apabila selepas itu. Bila setahun kahwin, sweetnya memanglah. Kan sweet sentiasa. 2 tahun? Kalau 2 tahun kahwin? 2 tahun pun masih lagi sweet-sweet kan. Masuk 3 tahun? 3 tahun, kita dah kena check telefon dia lah. Sweet and sour. Kita dah nampak dia bawa telefon dah dalam toilet. Dah mula dah. Okey, pasal bab bawa telefon dalam toilet ni kejap lagi kita nak tanya lagi kepada Kak Syora. Tapi Syira, sebelum tu kita nak dengar dulu apa pandangan orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengar. Setianya kita dengan pasangan, kita dah ada anak, macam mana kita nak urus anak, tak setia untuk dia, kita kan senang dengan dia, taat dengan dia, urusan apa-apa semua ikut dengan dia lah. Kita selalu berterus terang lah, antara kita ada kepercayaan, mudah hubungan tu. Itu pendapat saya lah. Kalau tak ada kepercayaan antara masing-masing, jadi sukarlah hubungan tu akan disuka. Masing-masing tak percaya masing-masing kan. Jadi susahlah kita nak mengerat hubungan tu lagi.
selalu berdiskusi lah antara kita. Kalau ada masalah, kita akan berjumpa, akan bincang. Bagi saya lah, kesetiaan itu memang penting lah dalam hubungan. Macam saya dah kenal dengan dia agak lama daripada zaman belajar lagi. Jadi kita pun dah kahwin dalam setahun lebih. Dari situ saya dah memang kenal dia punya tingkah laku. Jadi kita nampak, oh dia ni sangat baik, sangat menjaga tingkah lakunya. Jadi dari situ saya rasa macam, saya kena setia dengan orang yang macam ni. Jika kita nak mengekalkan kasih sayang dan keluarga kita, mengekalkan hubungan tu, kita kena setia lah. Itu dia punya antara dia punya ciri-ciri utama lah dalam satu hubungan kan. Mesti ada kesetiaan tu tak? Dari kesetiaan tu akan merapatkan hubungan yang timbul kasih sayang. Setia tu penting lah, sebab kalau tak setia nanti kita hilang suami kita. Macam tu. Setiap kali kalau ada apa-apa, kita try untuk tak bandingkan dengan orang lain. Itu memang penting lah, sebab kalau kita compare dengan orang lain, kita akan jadi demanding. Benda tu akan menyebabkan pergaduhan. Sebab dalam perhubungan ni kita sepatutnya menerima kita punya pasangan dengan seadanya. Dan jadi lebih baik lah. Kenapa perlu compare kan? Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkaitan dengan topik kita pada hari ini, setia ke korbankan. Ada yang kata tadi, kalau kita tak setia nanti kita hilang pula suami kita. Alah, takut. Takut. Alah, kalau hilang nak cari kat mana Okey, baik. Okey, berbalik kepada apa yang Kak Syara cerita tadi tu kan, tentang mula check phone pasangan. Okey, mungkin dalam tempoh macam Kak Syara kata tadi, 3 tahun, kemudian selepas 3 tahun itu barulah sesebuah rumah tangga itu akan diuji. Adakah dengan check phone pasangan kita, tahu passwordnya, ada rasa curiga sedikit sebanyak, adakah ini sebenarnya menguji kesetiaan kita terhadap pasangan? Itu sebenarnya itu lebih baik sebab sikap keterbukaan kita terhadap pasangan. Jadi bila dia boleh akses kita punya phone dia boleh kita akses, maknanya tiada rahsia. Dia yang susah dia, macam Kak Syora sendiri, memang sebenarnya masing-masing tak tahu password. Okay. Sebab nak jaga privasi. Tapi kalaulah ternampak, itu boleh lagi meletup. Daripada biar yang lagi terbuka macam ni. Okay. Betul. Kan? Kalau Izu macam mana? Sudah Awin pula? Izu dengan Awin, kita orang open. Maksudnya, Awin tahu Izu punya password, Izu tahu dia punya password. And rasanya setakat ni lah, 11 tahun lebih kita orang mendirikan rumah tangga, tak ada lagi rasa macam nak check phone kejap, nak tengok kok ada ke apa, tak ada. Tak ada lagi rasa lah. Izu pun tak ada rasa pernah nak check dia. Dia pun rasanya tak pernah nak buka untuk check, melainkan untuk buat kerja. Tolong postkan untuk Izu punya social media ke ataupun apa-apalah kan. Jadi tak adalah. So far setakat ni alhamdulillah lah. Wow, kalau macam saya dan Syahiran pula, kita tahu password satu sama lain, tapi saya pun macam tak ada rasa nak check phone dia dan saya tak tahulah dia check phone saya ke tidak. Tetapi sekiranya berlaku satu situasi mana saya nak tengok phone dia, tiba-tiba password bertukar. Ataupun dia mungkin itu kita cakap, kenapa pula tukar? Kenapa tak bagi tahu ni? Awak sini. Kan. Okey, tapi sebenarnya kan doktor, perlu ke kita tahu segalanya tentang pasangan kita? Boleh, apa bezanya pula dengan kita menjaga privasi? Okey. Password telefon ni patut share lah. Patut tu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. If anything happen, katalah saya tiba-tiba meninggal dunia. Semua info ada dalam tu tau. Dalam phone. Jadi tiba-tiba isteri tak boleh buka nak dapatkan macam-macam maklumat dalam tu. Susah kan? Jadi sebab tu isteri saya tahu kan. Saya punya password, anak-anak saya tahu. Kan? Jadi oleh sebab itu, pada saya benda tu tak patut disorokkan. Betul. Sebab bila kita sorokkan sesuatu, bermakna ada sesuatu yang kita cuba halang orang lain daripada tahu. Ada sesuatu yang mungkin kita tak nak orang tahu. Betul. Kan. Tapi kalau kita tak ada buat salah, kita tu kata takut kerana salah kan. Kalau kita tak ada buat kesalahan, tak ada apa-apa, orang nak baca. Dan saya yang menariknya waktu saya password saya orang tak tahu, isteri tak tahu, dia memang nak tengok sangat. Jadi sekarang saya kata, ini password saya. Tak ada pula nak tengok. Betul juga. Dia macam reverse psychology. Saya kata tengoklah. Kan? Dulu orang katakan, bila isteri pegang phone suami dah ketakut kan. Kenapa suami patut takut? Sebab dia ada sesuatu mungkin. Jadi oleh sebab itu tak perlulah. Share je. Tak ada perlu kita takut. Di situ adalah step pertama kepada kesetiaan. Kan? Jadi kita telus dengan pasangan kita. Tak ada apa yang perlu kita sembunyikan. Pada saya
Tak perlu ditakutkan. Tapi penting juga untuk kita kenali pasangan kita bagaimana. Untuk share password ke tak share password ke, kita sendiri yang kena counting dengan pasangan kita. Betul. Dan Kak Syahura. Kak Syahura pertama kali datang Wanita Hari ni bila? Dah lama, sejak sebelum kahwin lagi. Setia sangat dengan Wanita Hari ni. Ya. Ada orang Kak Syahura lah. Tak ada lah. Mana ada. Last minute. Mana ada. Kahwin dah berapa lama? 15. Alhamdulillah. 15 tahun dah dengan Wanita Hari. So far saya 15 setia tahun lah. dia kalau kahwin dah 10 tahun ni dah mula mengenali pasangan. Betul. Lepas fasa tu lah. Okey, baik. Dan disebabkan oleh kesetiaan Kak Syahura bersama dengan Wanita Hari ini. Ini adalah hadiah untuk Kak Syahura kita. Yang menang ulang tahun. Ya Allah. Malaysia tengok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to birthday. Happy birthday to you. Orang buat Kak Syahura nangis. Thank you Kak Fiza dan seluruh tim Wanita Hari ini. Sebenarnya Kak Syahura tak dapat celebrate dengan suami. Aduh. Sebab suami pergi Cameron. Ya Allah, tiba-tiba macam ni. Thank you. Selamat hari jadi Kak. Kami doakan I yang celebrate terbaik. suami orang. Bahaya dah. Ini pengorbanan. Thank you. Ya Allah. Alah, tak boleh ni. Biar saya tolong. Kak Syahura, di usia Kak Syahura yang ke 49. nampak 48. Mungkin ada apa-apa yang ini mengaung. yang Kak Syahura inginkan pada usia ini, terutamanya dari segi kesetiaan dan pengorbanan dalam rumah tangga? Silakan Sebenarnya bila umur macam ni tak ada apa lagi nak fikir, kita nak fikir career kita lebih jauh daripada memikirkan benda yang remeh-temeh. Betul. Tapi kalau ada, rasanya memang akan sakit lah. Sebab kita ada banyak benda nak fikir, tiba-tiba ada benda ni kacau fikiran kita. Dengan umur kita macam ni, rasanya Kak Syahura dah tak boleh 49 dah. Mungkin muka Kak Syahura nanti dah 60. Jangan macam tu Kak. Takut itu kan, betul tak? Kalau benda-benda. Sama-sama kita doakan semoga rumah tangga Kak Syahura berkekalan sehingga ke syurga. Diberikan sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Thank you Fiza. Welcome. Dan untuk Izu pula, mesti ada sedikit kata-kata pesanan ataupun penghargaan untuk Awin. Dan akhir rancangan ke? Boleh, akhir rancangan. Dengar ni. Okey, sebenarnya tak ada apa dah Izu nak pesan kecuali jagalah hubungan rumah tangga, jagalah kalau dengan persahabatan pun jagalah hubungan itu. Sentiasa anggap kalau pasangan kita ni kena sentiasa anggap dia adalah segala-galanya untuk kita dan cuba untuk bahagiakan dia setiap hari. Jangan tiba-tiba rasa macam esok nak bahagia tapi bila kita keluar pergi kerja kita rasa bahagia dengan orang lain. Bahaya. Please salah satu tips untuk jaga rumah tangga dan kebahagiaan macam Izu buat lah. Izu nak share sikit. Izu akan bawa Awin pergi mana-mana. So sedikit sebanyak dia boleh halang Izu daripada buat benda lain. Dan selalu akan ingatkan Izu yang aku ada bini. Dan sedikit untuk Awin. Kata-kata cinta mungkin. Nak cakap apa tu? Alah, nak cakap apa I love you. Simple. Setia dengan you hingga hujung nyawa I. Kata I love you pun bayangkan. Dahlah baju dua-dua biru. Sedundung datang hari ni. Saya yang gosok baju. Alah. Pengorbanan suami, betul. Syahiran harap dia menonton? Tak. Harap Berapa orang menonton. dalam dunia macam ni? Kan? Ada jual kat Shopee tak? Ada, nanti kita cari. Jangan nanti yang order Kalau lain ada yang tu sampai share. lain. Jangan. Okey, Dr. Tengku, mungkin sedikit sebagai rumusan untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, bila kita bercakap tentang kesetiaan, sebenarnya kita kena faham hidup ini adalah satu pilihan. Untuk kita curang pilihan, untuk kita setia pilihan. Jadi oleh sebab itu, kita pilih untuk menjadi setia sebab perkahwinan ni dia bukan satu perkara yang merupakan permainan. Dia adalah satu perkara yang penting dan kita akan melahirkan zuriat yang untuk generasi-generasi seterusnya. Jadi saya lihat banyak keluarga tumbang kerana kecurangan. Jadi oleh sebab itu kalau kita perhatikan untuk berjaya dalam hidup, dalam kerjaya sekalipun, sebab kalau kita tak setia, kita tak boleh fokus pada kerja. Dan kita tak boleh buat yang terbaik. Jadi oleh sebab itu dalam kerjaya kita, dalam kehidupan kita, dalam perniagaan kita, hubungan sosial kita kena berhati-hati dan pegang kepada kesetiaan itu dan insya-Allah
kita boleh berjaya, dunia berjaya, akhirat pun berjaya. Amin, 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 amin. Okey, baik. Kita harapkan penonton di luar sana dapat sedikit tips, dapat dengar juga pengalaman daripada Kak Syora dan juga Izu dan perkongsian daripada Dr. Tengku Asmadi. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita sampai jadi lagi sekali. Terima kasih. Salam untuk suami, isteri ada di situ. Okey, dan salam untuk isteri-isteri Dr. Tengku. Baik sebut isteri-isteri. Saya macam orang sentap. Saya yang risau. Okey, baik kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Pasti kena buat topik lain. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Tadi kita dah bercerita mengenai pengorbanan, kita dah bercerita mengenai kesetiaan. Dalam kita setia, dalam kita berkorban, jangan lupa untuk kita jaga diri kita juga. Kecantikan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dah bercerita mengenai kecantikan ini. Di sebelah saya adalah Puan Nur Atira Syamsuddin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum. Puan Atira, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar, Syirah? Sihat, Alhamdulillah. Cantik jelita hari ini. Ya, samalah juga. Tuan Terima kasih. Okey, baik. Untuk hari ini, apa yang nak dipertontonkan kepada penonton? Silakan. Okey, terima kasih banyak, Syirah. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Rasanya kalau dah nampak Atira dalam Wanita Hari Ini, pasti anda dah tahu apa yang akan dikongsikan. Terutama produknya tak lain tak bukan adalah produk pertama kita yang paling laris di pasaran, iaitu produk Pearl White Pinky Plus. Rasanya semua orang dah tahu bahawa Pearl Pinky Plus ni merupakan produk yang mempunyai banyak kebaikan untuk kulit anda. Dan sedikit demo daripada Atira, anda boleh lihat macam mana larutan betadine yang gelap ni boleh menjadi natural setelah ada campurkan produk Pearl Pinky Plus. Sebenarnya sedikit perkongsian daripada Atira untuk anda. Dalam Pearl Pinky Plus ada kandungan vitamin C, ada kandungan buah-buahan antioksidan. Bayangkan larutan betadine tadi yang gelap boleh menjadi natural. Macam mana kita ni yang hari-harian terdedah dengan radikal bebas yang merosakkan kulit. Ya. Debu, kotoran, pencemaran dan sebagainya. Jadi apa yang ingin saya kongsikan kepada anda dalam produk Buat Pinky Plus ni ada 20 bahan yang antaranya buah-buahan berry dan juga buah-buahan yang semestinya kita tahu kualiti dia merupakan kualiti yang agak premium. Jadi kalau anda nak tahu, kadang-kadang kita ni seharian kita tidak perasan yang kita ni kemungkinan terdedah dengan benda-benda yang merosakkan kulit seperti kemungkinan husband kita yang merokok dan sebagainya, asap rokok, debu, kotoran dan hal ini sebenarnya sebenarnya menyebabkan kita ada masalah kerosakan pada kulit. Jadi dengan minuman Buat Pinky Plus ni, ini adalah produk yang ramai yang dah minum. Bayangkan kalau ada 12 tahun di pasaran, berapa ramai yang dah minum, berapa ramai yang repeat order, berapa ramai yang dah kata produk ini terbukti berkesan. Dan ini adalah produk yang sebenarnya kalau anda nak tahu, dah ramai bantu yang mana dulu ada jeragat, minum dah alhamdulillah membantu pudarkan jeragat. Kalau dulu ada masalah jerawat, dah tak ada jerawat. Dan sebenarnya produk Buat Pinky Plus ni, ini adalah produk yang rata-rata yang minum kebiasaannya merupakan wanita-wanita yang cukup kita beratkan soal penjagaan kecantikan kulit wajah. Dan bahan yang kita macam tadi dah cakap, anda boleh lihat di kaca TV, kita menggunakan rumusan-rumusan bahan yang terbaik dan anda boleh dapat dengan harga cuma RM39.90. Kalau kita nak beli dekat luar, berry satu pack dah RM15, kecil sekali makan. Nak beli pula pomegranate semua tu sebiji dah RM25. Tapi dengan Buat Pinky Plus, semua bahan-bahan tadi hanya RM39.90 saja. Dan ramai yang dah kongsikan dengan Atira, kalau dulu ada masalah tumit-tumit kaki merekah, minum Pinky Plus dah tak ada. Kalau dulu ada masalah jerawat sampai tinggal parut, sekarang dah tak ada. Sekarang ada diskaun, Syirah, RM29. Anda boleh dapatkan produk Pinky Plus dengan harga RM29. Dan Anda nak tunjuk sedikit kepada anda, ini adalah pengguna kita yang dah amalkan produk Buat Pinky Plus. Okey, ini pengguna kita yang dah amalkan produk Pinky Plus. Anda boleh lihat kalau dulu dia ada masalah jerawat yang menyebabkan parut, tapi dengan minum Buat Pinky Plus, alhamdulillah parutnya dah hilang. Jadi anda yang mana dekat rumah nak ada kulit cantik, nak atasi masalah parut ke jeragat ke, anda boleh dapatkan produk Buat Pinky Plus. Jaminan Atira, harganya sangat murah, yang paling penting berkesan, ada pengelasan makanan, ada halal dan juga produk diyakini pengguna. Baik, seterusnya kita ada apa lagi, Puan Atira? Okey, kita dah bercakap tentang penjagaan kulit. Pastinya tak cukup kalau tak jaga badan, kulit je tak cukup, badan pun kena jaga. Kadang-kadang kita ni harian kita tak, benda yang kita susah nak kawal adalah makan, betul tak? Betul. Macam kita kadang-kadang orang kata makan seeloknya, kurang makan lagi bagus, tapi kita terlebih-lebih makan. Dan hal ini ramai sebenarnya yang menyebabkan berlaku masalah penambahan berat badan, berat tidak seimbang, saiz fizikal tidak seimbang dan sebagainya. Jadi apa yang nak share kepada anda? Ada satu fakta yang terbaca, rakyat Malaysia ada masalah kurang pengambilan serat. Kita kurang makan sayur, kurang makan buah. Dan hal ini menyebabkan ramai ada masalah pengadaman yang lemah. Dan hal itu sebenarnya menyebabkan, kalau anda tak percaya, anda boleh timbang berat badan anda sendiri. Kalau anda tak membuang 3-4 hari, anda boleh timbang. Lepas tu dah membuang, timbang semula. Jadi dalam produk
Pearl White Pentox Fiber ni kita menggunakan serat daripada inulin. Dan apa yang saya nak share kepada anda boleh bayangkan dalam ni adalah larutan minyak tau. Larutan minyak ni adalah sisa makanan ataupun toksin dalam badan kita yang sebenarnya hari demi hari menebal. Dan bagaimana cara untuk hilangkan semua itu adalah dengan pengambilan serat. Jadi dalam ini ada inulin. Jadi inulin ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk meresap, menyerap semua sisa makanan, semua toksin-toksin yang mana dia akan kumpulkan minyak tu, kemudian dia akan singkirkan melalui perlawasan. Cakap pasal perlawasan ni nampak benda yang senang, benda yang tu, tapi sebenarnya ramai dekat luar tu ada masalah sistem pengadaman yang lemah. Jadi kita nak bantu anda dapatkan saiz fizikal yang anda idamkan, bantu anda untuk dapatkan berat yang anda idamkan. Anda mahukan berat yang orang kata apa? Berat yang menyebabkan yakin nak berapan dengan orang. Inilah produk dia. Dan ataupun bukan cakap kosong, sebab ini juga produk yang dah lama di pasaran. Kita ada pengguna yang dah amalkan juga. Anda boleh lihat. Ini adalah gambar sebelum dan selepas. Tak lain tak bukan isu dia adalah kerana apa? Makan berlebihan Syirah. Jadi anda yang nakkan berat badan ideal, nakkan tubuh badan yang menawan, boleh amalkan Pearl White Pentox Fiber. Last sekali ni kita ada apa akhir sekali ni? Last sekali Slim Make. Hari ni sebenarnya produk yang anda bawa cukup lengkap. Dah jaga kulit minum Pearl White Plus. Dah ada orang kata apa, dah jaga badan dengan minum Pearl White Pentox Fiber. Slim Make ini untuk meal replacement. Kadang-kadang kita ni selain kita ni nak diet, tapi sebenarnya bila cakap pasal diet ni yang paling kita susah nak buat adalah kawal nafsu makan kita. Produk ni pula asyik lapar je, nak diet ni tapi lapar. Tapi penggunaan Slim Make ni kalau nak tahu, kita menggunakan bahan daripada protein. Sebab kenapa kita pilih protein? Sebab menurut pakar pemakanan, protein adalah bahan yang terbukti boleh mengawal nafsu makan, boleh mengenyangkan untuk tempoh jangka masa yang lama, dan ini adalah produk sesuai untuk anda yang memang nak berdiet dekat rumah. Sebab anda tahu bila cakap tentang diet, ramai kat luar tu yang buat intermittent fasting, diet Atkins dan sebagainya, tapi kadang-kadang diet hanya tinggal diet. Ramai yang terbabas dia punya, orang kata apa, kita punya niat tu dah terbabas. Jadi ada nak bantu anda untuk ada diet yang lebih disiplin, lebih nampak hasil. Kita bawakan Pearl White Slim Make untuk anda, yang mana ini adalah minuman tambahan berperisa coklat yang boleh bancur dengan air sejuk, air suam, ikut cita rasa, rasanya sangat sedap, bantu menyekat selera makan, bantu mengenyangkan, bantu anda untuk berdiet dengan lebih disiplin, dan paling penting bantu anda dapatkan berat badan ideal. Dan kesemua produk ni anda boleh dapatkan di TikTok shop kita, Jamu Juta Official TikTok. Boleh dapatkan di kedai jamu, belian secara online di Jombai dan juga di Shopee. Kalau nak kulit cantik, lelaki dan perempuan boleh minum Pearl White Pinky Plus berharga RM39.90. Nak berat badan ideal, nak lebih mudah berfashion, dapatkan Pentox Fiber berharga RM30.90. Slim Make buat anda yang nak berdiet, tengah tengok acara hari ni diet selalu tak menjadi, dapatkan Pearl White Slim Make berharga RM39.90. Kesemua produk ni pastinya merupakan produk yang diyakini pengguna, ada pengkelasan makanan dan merupakan produk yang wajib anda ada di rumah. Baik, Puan Nur Atira Syamsuddin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang bukan sahaja laju tetapi juga padat. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami setia dari pukul 12 tadi sehinggalah sekarang ini pukul 1 bersama dengan kami berdua. Dan di akhir rancangan ini, Yana, kita ada sesuatu nak dikongsikan kepada anda. Untuk anda ikuti perkembangan terkini mengenai selok-belok perniagaan dengan analisis mendalam tentang arah aliran pasaran, ramalan ekonomi dan laporan industri di dalam sisipan Business Times yang serba baru setiap Isnin hingga Sabtu. Dapatkan naskah New Straits Times anda hari ini atau layari www.nst.com.my/businesstimes untuk lebih banyak kemas kini. Baik. Syirah, kita pun dah kongsikan segalanya untuk siaran pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak dapatlah input yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, dan di akhir rancangan ini juga kita nak wawarkan topik kita untuk hari Isnin nanti. Topik ni saya rasa ramai orang mungkin terasa ataupun tidak. Perlu ke kedekut tu, Yana? Bagi saya perlu, sebab kalau tak kedekut untuk beberapa perkara tertentu nanti bajet burst. Lagi pula bajet, betul juga tu. Tapi kita kena bezalah kedekut, berkira ataupun sebenarnya kita jimat. Betul. Ada tiga terma yang perlu kita faham, dan ini yang akan kita kupaskan pada hari Isnin nanti bersama dengan rakan setugas kami yang lain. Rasanya kita berdua juga kot. Baik, terima kasih banyak kepada anda semua. Kita jumpa minggu depan. Selamat berhujung minggu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Kita lupa. Comel. Berani pendidik puteri
dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati, dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari